Mengimbas kembali tragedi runtuhan bangunan Highland Tower pada tahun 1993 yang lalu, satu pengalaman yang sukar dilupakan bukan sahaja pada ahli keluarga mangsa dan anggota penyelamat, malah masyarakat Malaysia sendiri. Saban hari juga ahli keluarga dan sahabat handai menunggu dengan setia perkembangan mangsa yang tertimbus ketika itu. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Perasaan sebab, hiba dan kecewa terpancar di wajah mereka yang setia mengharapkan keajaiban berlaku pada mangsa yang tertimbus. Bagaimanapun, operasi mencari dan menyelamat tidak semudah yang disangka. Anggota keselamatan dari pelbagai agensi bertukus lumus mencari mangsa berikutan sebahagian bangunan itu terbenam dalam tanah. Malah pasukan penyelamat tidak dapat memasuki bangunan runtuh kerana mangsa tertimbus di bawah timbunan konkrit bangunan. Kehadiran dan kemahiran anjing pengesan pasukan Perancis yang tampil memberi bantuan pada ketika itu yang turut disokong teknologi pengesan degup jantung pasukan penyelamat dan bantuan malapetaka DART sedikit sebanyak dapat membantu mengesan mangsa terperangkap yang masih hidup. Kejayaan unit anjing pengesan itu membuktikan anjing juga boleh membantu mencari mangsa dalam runtuhan bangunan. Semenjak peristiwa itu, keperluan anjing pengesan amat diperlukan oleh Agensi Keselamatan Malaysia bagi mengesan mangsa yang terperangkap serta tertimbus dalam bencana seumpamanya. Ini kerana walaupun tanpa bantuan angin, seekor anjing memiliki kekuatan deria bau 200 kali ganda daripada kemampuan manusia dan mampu mengesan sesuatu bau dari jarak 50 meter. Malah matanya juga diciptakan secara khusus di mana dalam kegelapan, anjing memiliki penglihatan yang lebih tajam daripada manusia kerana dapat merasakan gerakan suatu benda dari jarak jauh. Ini termasuk mampu mendengar suara pada frekuensi 4 kali ganda di luar kemampuan pendengaran manusia. Atas kesedaran dan kepentingan, unit pengesan K9 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merupakan unit khas telah ditubuhkan dan beroperasi sepenuhnya pada 26 April 2002. Di mana penubuhan unit ini adalah berikutan kejadian runtuhan bangunan Highland Tower pada tahun 1993, di mana keperluan anjing pengesan pada masa itu amat terdesak lah. Sebab kita perlukan anjing untuk membuat search pada mangsa yang ditimpa runtuhan. Unit pengesan K9 merupakan salah satu mekanisme penggerak di dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi melaksanakan kerja-kerja mengesan dan menyelamat dengan cekap dan pantas. Dengan adanya bantuan anjing-anjing pengesan yang dilatih khas ini, ianya dapat meningkatkan dan memudahkan kerja-kerja mencari dan menyelamat dengan lebih efisien sekaligus dapat mengurangkan risiko kemalangan kepada mangsa yang ditimpa bencana. Tujuan penubuhan unit pengesan ini adalah sebagai sebuah pasukan bantuan kepada operasi di balai-balai lah. Sebab seperti yang kita tahu, di balai-balai dia lebih tertumpu kepada operasi kebakaran, penyelamatan. Tetapi kalau macam unit pengesan, dia lebih kepada bantuan kepada unit forensik untuk membantu membuat penyiasatan lah, seperti kebakaran dan mencari mangsa-mangsa yang hilang. Kumpulan pertama seramai 15 orang anggota yang terdiri dari 2 orang pegawai telah berangkat ke United Kingdom pada tahun 2002 untuk menjalani kursus anjing penyelamat Fire Investigation dan SAR Urban Disaster selama 14 minggu di United Kingdom. Walau bagaimanapun, kini anggota unit pengesan K9 dilatih di Malaysia oleh jurulatih luar negara. Di mana kita melatih anjing ataupun membiasakan anjing ini tempat-tempat yang raba, tempat yang tinggi, tempat yang struggle ataupun tempat yang sukar. Di mana tempat yang sebut ada berhalangan. Sebab operasi sebenar ataupun dalam kejadian sebenar sudah tentu ada pelbagai halangan. Sesuai kita melatih anjing pengesan ini, perlulah menjalani latihan secara rutin harian ataupun secara berkala seperti tangga, tempat tunnel ataupun tempat terowong kita buat, tempat yang licin, tempat yang tinggi dan tempat yang jongkang-jongket, semua kita latih dia. Tujuan kita melatih anjing tempat agility ni memberi keyakinan kepada anjing. Sebab apabila dia pergi tempat operasi sebenar, anjing tak fobia dengan tempat-tempat tersebut. Semua anjing pengesan di unit K9 ini dibeli di United Kingdom. Pemilihan jenis atau baka anjing pengesan yang baik amat penting serta menjadi faktor utama sebelum pembelian dilaksanakan.
Pihak JBPM akan melantik satu jawatan kuasa bagi menjalankan penilaian atau ujian kecekapan dan pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh oleh seorang doktor haiwan bagi memastikan kualiti anjing pengesan yang dibeli adalah yang terbaik. So, AJK ataupun jawatan kuasa ini akan menentukan anjing tersebut mengikuti ataupun memenuhi kriteria yang kita pilih. Sebagai contoh, anjing tersebut perlulah lulus dari segi pemilihan seperti agility. Sekiranya anjing tersebut gagal menempuh ataupun melepasi halangan-halangan yang kita tetapkan, maka anjing tersebut adalah tidak layak. Sebagai contoh, anjing yang fobia, memang kita tak pilih. Anjing yang takut gelap, memang kita tak pilih. Ataupun anjing yang tidak memenuhi kriteria lain, seperti contoh anjing Yudi, kita nak kriteria anjing ni menyalak apabila dia bagi indication. So, anjing yang tidak menyalak, kita akan reject. Ini termasuk juga doktor sendiri. Seorang doktor akan kita lantik untuk menilai dari segi faktor keselamatan, di mana doktor ini akan menilai daripada segi luaran dan dalaman, termasuklah ujian darah dan X-ray sekali. Terdapat 3 jenis baka anjing unit pengesan K9 milik JBPM, iaitu Labrador, English Springer Spaniel dan juga Border Collie. Baka Labrador ialah anjing pengesan yang bijak, cekap dan mudah tertumpu dengan bau sasaran seperti mangsa hidup, mayat atau bahan bakar. English Springer Spaniel pula juga terdiri dari jenis baka anjing pengesan yang mudah tertumpu dengan bau sasaran, tetapi jenis baka ini mempunyai saiz fizikal yang lebih kecil, licik dan cekap. Jenis baka Border Collie pula satu-satunya anjing pengesan yang menggunakan deria mata dan hidung dalam mengesan sesuatu bau sasaran bagi mengesan jejak mangsa yang hilang. Atas dasar keselamatan dan bagi mengelak dari sebarang unsur sabotaj, beberapa langkah keselamatan diambil oleh pihak unit pengesan K9 bagi memastikan anjing yang dibeli adalah anjing yang telah dipilih oleh unit pengesan. Untuk menjaga sebagai langkah keselamatan, anjing pengesan Jabatan Bomba dan Malaysia ini sebab dia dibeli dekat luar negara. So, dalam proses penghantaran daripada luar negara ke negara kita, so mungkin dia mengambil jarak yang jauh. So, untuk memastikan keselamatan anjing itu, satu microchip khas telah dimasukkan dalam badan anjing, itu di bahagian tengkuk dia. Di sini sebagai satu faktor keselamatan dan juga pengenalan kepada anjing. Sekiranya anjing tersebut ditukar ataupun diambil dengan ataupun unsur sabotaj, so pihak kita tahu anjing tersebut bukanlah anjing yang kita beli. So, di situlah gunanya microchip yang tersebut. Menyentuh dari segi kekuatan keanggotaan di unit pengesan K9 adalah seramai 44 pegawai yang terdiri dari pelbagai pangkat. Manakala jumlah anjing pengesan ialah sebanyak 19 ekor, yang mana tempoh perkhidmatan seekor anjing adalah selama 8 tahun. Sepatutnya yang bagi setiap disiplin ni ada 6 ekor setiap disiplin. So, bermakna kekuatan anjing pengesan kita sebenarnya 24 ekor. Tapi memandangkan disebabkan faktor-faktor kesihatan, yang selebihnya itu tadi telah dilupuskan disebabkan tidak sihatlah. Setiap seekor anjing akan dikendalikan oleh seorang pemegang yang merupakan pegawai unit pengesan, di mana setiap anjing tersebut hanya akan mendengar arahan dari pengawal masing-masing sahaja. Pada masa ini, unit K9 hanya terdapat satu pusat sahaja yang terletak di Jalan Klang Lama dan menjalankan operasi di seluruh negara. Unit ini mempunyai 4 tugasan utama, iaitu SAR Urban Disaster K9 untuk mengesan mangsa hidup yang terperangkap di dalam runtuhan bangunan dan tanah runtuh. Fire Investigation K9 ialah untuk membantu pegawai penyiasatan kebakaran FIO bagi mengesan punca-punca kebakaran yang sukar dikenal pasti atau dipercayai terdapat kes khianat dan sabotaj. SAR Cadaver K9 pula ialah untuk mengesan mayat sama ada di darat ataupun di air. Manakala SAR Wilderness K9 ialah untuk mengesan jejak mangsa yang hilang atau sesat di dalam hutan, gua, tanah tinggi dan seumpamanya. Semua anjing pengesan di unit K9 ini telah dilatih oleh jurulatih luar negara yang profesional serta bertauliah, dan latihannya adalah khusus mengikut tugasan ataupun disiplin yang ditetapkan merangkumi latihan asas, pertengahan dan lanjutan selama 4 bulan. Asas itunya kita ambil latihan seperti yang mudah, seperti duduk, baring, lompat. Okey, pertengahan artinya kita ajar anjing mengenal mencari mangsa, bagaimana dia bekerja dan bagaimana dia bekerja bersama seorang pemegang dan menyala, mencari. Okey, peringkat ketiga iaitu ekban, artinya kita lebih kepada mencari di kawasan luar ataupun kawasan sebenar.
Artinya kita membuat simulasi kawasan yang sebenar di tempat kejadian. Bagi anjing pengesan disiplin Fire Investigation, kesemua anjing jenis English Springer Spaniel ini dilatih untuk mengesan 7 jenis bahan bakar bagi mengesan punca kebakaran dan mengenal pasti pihak yang disyaki menyebabkan kebakaran. Untuk melatih anjing, kita biasanya akan mengadakan kursus iaitu basic, intermediate dengan advance. Biasanya yang basic ni kita akan memperkenalkan dia 7 jenis accelerant tu. Contohnya latih fuel, diesel, turpentine, kerosene macam tu. Lepas dia dah kenal satu bau ni, kita akan ajar dia pula yang satu bau lagi. Lacey Elizabeth merupakan satu-satunya anggota wanita yang berkhidmat menjadi pemegang anjing pengesan disiplin Fire Investigation. Kewujudan anggota dan anjing pengesan disiplin Fire Investigation ini akan memberi perkhidmatan bantuan kepada pasukan penyiasat kebakaran FIO dalam menyiasat punca-punca kebakaran yang sukar dikenal pasti. Kehadiran unit pengesan K9 ini dapat membantu menyiapkan laporan khidmat siasatan kebakaran serta laporan khidmat mencari dan menyelamat dalam tempoh 7 hari dari tarikh tamat operasi. Kali ini sebuah kilang terbiar di Betaling Jaya menjadi pilihan unit pengesan K9 bagi melatih anjing pengesan Fire Investigation dan Urban Disaster. Semasa latihan yang dipanggil outdoor search ini dijalankan, pemegang akan meletakkan beberapa jenis bahan bakar di dalam penyedut minuman ataupun permaidani dan disorokkan di beberapa lokasi sebelum anjing tersebut dilatih untuk mencari bahan bakar tersebut. Latihan berkala perlu sentiasa dijalankan bagi memastikan anjing memberi indikasi yang tepat dengan jarak pengesanan maksimum hidung sejauh 2 inci dari bahan bakar menggunakan peralatan seperti permaidani, kasut dan sebagainya. Anjing pengesan bahagian penyiasatan kebakaran ini bukan sahaja ditugaskan mencari punca kebakaran, malah mengesan minyak yang digunakan untuk membakar dan mengenal pasti siapa melakukan kebakaran melalui bau yang ada pada mangsa. Haiwan ini tidak akan bergerak ataupun menyala apabila mengenal pasti punca atau pihak yang disyaki dalam sesuatu kebakaran dan hanya akan menggoyangkan ekornya atau statik di lokasi tersebut. Tujuan anjing ini diajar untuk tidak bergerak adalah bagi tidak mengganggu sebarang hal bukti di tempat kejadian. Anjing SAR Urban Disaster K9 turut dilatih pada hari yang sama bagi mengesan mangsa hidup yang terperangkap di dalam runtuhan bangunan ataupun tanah runtuh. Semasa latihan ini, seorang anggota akan diletakkan ataupun disorokkan sebagai mangsa seolah-olah menghadapi situasi runtuhan bangunan yang sebenar. Setelah mangsa disembunyikan dan ditutupi pelbagai halangan, anjing pengesan dilepaskan bagi mengesan lokasi mangsa berada. Tidak mengambil masa yang lama, anjing jenis Barker Labrador ini berjaya mengesan lokasi mangsa berdasarkan bau. Apabila kita terperangkap dalam keadaan sesak, panik, takut dan cemas ataupun yang kita fikir mau selamat ataupun kita dah di depan kita sudah mati ataupun maut. So, perasaan itulah yang akan menimbulkan satu bau yang asing bagi anjing. Sebab kita melatih anjing ni tempat yang sempit, menyimpan ataupun menyok mangsa, di situlah bau mangsa berbeza dengan bau mangsa yang di persekitarannya ataupun yang di luar tu. Sebelum memulakan operasi, anjing pengesan akan dipakaikan harness sebagai simbolik bahawa anjing tersebut sedang menjalankan tugas. Bagi anjing disiplin siasatan kebakaran ataupun FI, Fire Investigation, anjing ini dilatih menggunakan equipment dia sendiri, iaitu body harness, di mana body harness yang kita nampak yang hijau tu sebagai trigger dia. Seperti kita apabila kita nak bekerja, kita pakai baju. So apabila anjing ini tersebut dipakai harness, dia punya mindset, dia tahu dia bekerja. So that's why kita maintain ataupun kita kekalkan pakai harness. So berbeza pula dengan yang anjing UD, di mana urban disaster ni seperti yang kita sedia maklum, tempat-tempat yang collapse structure, banyak jeriji ataupun banyak dawai, banyak yang halangan dan banyak yang tempat-tempat yang boleh sangkut. So that's why kita tak pakai harness. Pemegang anjing SAR Urban Disaster ini turut mengadakan simulasi diskriminasi dan gangguan bagi menguji tahap kecekapan anjing tersebut. Walaupun mangsa berada di kawasan yang sukar untuk ditemui, anjing Urban Disaster akan menyalak sebaik saja anjing melalui lokasi yang berhampiran mangsa berada. Sebagai pasukan khas yang menggunakan khidmat kebakaran anjing pengesan iaitu peralatan operasi yang bernyawa, maka sudah tentu cabaran yang besar adalah untuk menjaga serta menguruskan kesihatan dan prestasi anjing tersebut.
Sebagai pemegang, kita ni ada tanggungjawab dekat K9 ni. Sebelum kita datang kerja, kita dah lapor diri, kita akan pergi kennel, kita akan periksa anjing. Kita ada pemeriksaan fizikal anjing. Ada 12 perkara lah kan. Kita kena tengok sama ada anjing itu cergas ataupun muram. Kalau kita panggil dia dah goyang ekor ke, ataupun tengok dia punya hidung. Kita kena tengoklah gerak-gerik anjing sebelum kita ambil anjing itu. Baru dari segi itu kita akan boleh memastikan anjing itu sihat dan tak sihat. Logis Warren Lavon merupakan antara anggota perintis unit pengesan K9 dan telah berkhidmat selama 12 tahun. Kini beliau merupakan pemegang anjing yang bernama Tiny selepas kematian anjing pertamanya. Memang sedih. Saya bersama anjing saya dulu Safi, Fire Investigation. Selama 10 tahun lah saya dengan dia. Memang anjing pertama saya. Memang rasa sedih lah. Memang pasal masa kita terluang dengan anjing memang lebih banyak daripada masa terluang dengan keluarga. Kita kena terpaksa berkorbankan kita punya aktiviti lah dengan keluarga. Memang kita banyak dengan anjing lah. Bekerja dengan haiwan bukan sahaja memerlukan tahap kesabaran yang tinggi, malah memerlukan keserasian antara anjing dan pemegang. Pada mula saya dapat Tiny ni memang susah lah kan. Kalau kita nak jinakkan anjing ni, nak dengar cakap kita ni memang susah. Dia memang ada pelbagai cara secara manual dan praktikal lah kan. Jadi salah satunya kita kena groom dia. Grooming adalah salah satu bonding, bagi makan dengan dia. Kita mandikan dia. Jadi dari segi itu hari-hari kita jaga dia, dia dah boleh serasi dengan kita. Begitu juga dengan Canyon anak Masir, beliau mengambil masa selama 1 bulan untuk mendapatkan keserasian bersama anjingnya Brian sebelum boleh bekerjasama dalam sesuatu operasi. Masa saya pertama kali dapat anjing dulu, kita diajar untuk lebih bonding pada anjing. Cara bonding tu banyaklah. Sebab kita nak rapatkan anjing tu dengan si pemegang ni. Dari segi kerja, pergaulan kita dengan anjing. Kalau anjing tu tak rapat dengan kita tak boleh kerja dengan dia. Malah anggota unit pengesan K9 pernah berhadapan dengan situasi di mana anjing tersebut tiba-tiba enggan menjalankan operasi. Kalau dia yang pernah terjadi adalah anjing tak nak nyala. Tak nyala. Lepas tu dia tak nak kerja, dia pergi ke tempat lain ataupun dia cari benda-benda lain lah. Macam tu. Tapi saya sebagai pemegang mencari alternatif supaya anjing tersebut bekerja. Contohnya saya akan memberi motivation pada anjing tersebut melalui suara ataupun kita akan bagi dia bola ataupun kita akan bagi apa benda saja menarik minat anjing tersebut. Pemegang juga mengambil masa untuk mengenali anjing mereka kerana pada awalnya mereka sukar membezakan anjing pengesan masing-masing disebabkan anjing-anjing pengesan tersebut kelihatan sama. Kalau Roscoe ni, kalau kita tengok dari jauh, kalau saya sebagai tuan dia, saya akan kenal melalui dia punya lari dia ada bengkok sikit, kemudian dengan tompok dia saya boleh kenal, dengan bulu dia berbeza sikit dengan anjing-anjing yang lain. Bagi menarik minat berterusan, anjing akan diberi bola tenis sebagai hadiah sebaik selesai mengesan bahan bakar ataupun mangsa. Bola tenis ni sebenarnya tak ada simbol. Cuma manusia ni bekerja untuk wang kan. Jadi anjing kita ni bekerja untuk bola lah. Itu dia punya sinonim kan. Tak ada apa. Kita akan puaskan diri dia. Selepas dia bekerja, dia akan main. Jadi dari segi itu, anjing akan berminat untuk bekerja. Berterusan untuk bekerja. Setiap hari kesemua anjing pengesan akan dikeluarkan pada pukul 6.30 pagi, 9.30 pagi, 2 petang dan 6 petang. Anjing-anjing tersebut akan diberi makan sekali sehari pada pukul 4 petang. Jadi semasa anjing diberi makan, kita akan bagi biskut. Hanya biskut dicampur dengan pedigree. Pedigree dibagi supaya anjing ni tidak berasa kekok lah masa makan pasal kita akan campur ubat. Jadi ubat tu mungkin dia rasa lain. Jadi semasa kita campur dengan pedigree tu, dia boleh makan tanpa pengetahuan. Jadi semasa tu kita akan meramaskan semua benda-benda menjadikan sebati. Jadi bagi anjing penting. Dari segi tu anjing boleh mengenal bau tangan setiap handler masing-masing. Jadi boleh mengeratkan perhubungan antara anjing dengan handler. Selain dari makanan harian, beberapa vitamin turut diberikan demi menjamin tahap kesihatan anjing-anjing di unit pengesan K9. Kita akan bagi suplemen, iaitu ubat tambahan seperti garlic. Sebab garlic ni akan mengeluarkan satu bau. Apabila anjing berbau garlic, nyamuk ini protection untuk nyamuk lah sebenarnya.
So selain daripada garlic, kita akan bagi fish oil, iaitu minyak ikan. Minyak ikan ini untuk melicinkan bulu ataupun bila kita nampak bulu anjing itu berkilat. Itu tujuan dia. Lepas tu Sinequin. Ubat Sinequin ni adalah suplemen bagi tulang. Di mana anjing ini kita bagi ubat Sinequin untuk membolehkan tulangnya kekal kukuh ataupun kuat. So, ubat-ubat lain adalah secara berkala. Anjing-anjing di unit pengesan K9 akan dimandikan seminggu sekali ataupun selepas selesai menjalankan operasi. Setiap pemegang anjing bertanggungjawab di atas tahap kebersihan anjing masing-masing. Proses yang dipanggil grooming dijadikan sebagai rutin harian setiap pemegang, di mana dalam proses ini, selepas anjing dimandikan, pemegang akan mengelap keseluruhan badan anjing sebelum meraba keseluruhan badan anjing bagi memastikan tiada sebarang benda asing, luka ataupun kutu pada badan anjing masing-masing. Kemudian bulu anjing akan dibersihkan termasuk membuang bulu-bulu yang gugur menggunakan sikat khas. Pada masa yang sama, pemegang akan membersihkan telinga anjing tersebut dan merapikan bulu anjing juga dengan menggunakan sikat khas. Mula-mula kita pastikan pemegang menentukan pemeriksaan anjing daripada atas sampai ke bawah untuk menentukan tiada apa-apa penyakit kulit pada anjing tersebut. Salah satu tujuan untuk grooming anjing ialah merapatkan pemegang dengan anjing tersebut. Sejak unit pengesan ini diwujudkan, banyak operasi telah dihadiri dan pelbagai pengalaman serta kejayaan dapat dicapai. Berikutan kawasan operasi yang dijalankan adalah di seluruh Malaysia. Malah unit ini pernah terlibat dalam operasi di luar negara apabila diarahkan oleh jabatan. Antara penlibatan operasi kes penyiasatan kebakaran dan tanah runtuh yang dikendalikan oleh unit pengesan K9 di dalam Malaysia ialah membantu pihak polis mengesahkan tempat serta bahan bakar bagi kes pembunuhan jutawan Datuk Susilawati, kes tanah runtuh di Bukit Antarabangsa, UK Heights Hulu Klang, rumah anak yatim di Hulu Langat, perkampungan orang asli di Cameron Highland, runtuhan bangunan Jaya Supermarket dan banyak lagi. Memandangkan unit pengesan merupakan satu-satunya pasukan yang akan memenuhi keperluan panggilan operasi di seluruh negara, maka jarak yang jauh dan jangka masa yang lama diperlukan bagi menghadiri setiap panggilan operasi, terutama negeri yang jauh dari Lembah Klang. Namun itu bukan halangan bagi setiap anggota untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Harapan unit ini untuk masa akan datang agar menjadi pusat latihan di peringkat dalam negara maupun Asia, di samping menambah jumlah keanggotaan yang sedia ada serta melahirkan pegawai yang bertauliah sebagai jurulatih bagi melatih pemegang dan anjing pengesan tanpa bantuan dari agensi luar negara.